utusan para AJK, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sidang musalli yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita sama-sama bertemu pada pagi ini untuk satu perbincangan berkenaan dengan nuzul Al-Quran yang biasa disambut pada hari ini 17 Ramadan. Dan sebelum itu tuan-tuan, saya nak baca dulu beberapa ayat daripada surah Al-Dukhan yang berkaitan dengan peristiwa nuzul Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min 'indina. Inna kunna mursilina rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul 'alim. Shadaqallahul 'azim. Muslimin muslimat sidang jemaah rahmat Allah sekalian. Ayat yang saya baca tadi daripada surah Ad-Dukhan, ayat pertama hingga ayat ke-6 gitu, yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan pada malam yang berkat, penuh keberkatan. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Ayat lain pula yang biasa dibaca oleh penceramah kita pada bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Tuan-tuan, ketiga-tiga ayat ini saling berhubung antara satu sama lain. Sama ada kami turunkan pada malam yang berkat, sama ada kami turunkan pada malam Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, yang diturunkan padanya Al-Quran, dan juga Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Maka malam berkat itu, malam Ramadan itu sebenarnya merujuk kepada Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan, ringkas cerita, dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, walaupun kita semua puasa, betul kan tuan-tuan? Ke ada tak puasa hari ni tuan-tuan? Oh, tak ada, semua sekali puasa. Kenapa? Kerana tuan-tuan, kita tahu perkara ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agak-agaknya tuan-tuan, kita balik ni,
Ada nasi lagi tak habis masa sahur tadi. Kita makan ke tidak tadi? Tuan-tuan, Assalamualaikum. Nampak memang tuan-tuan puasa sungguh, bukan main-main punya puasa. Kita tak makan, tuan-tuan. Kenapa? Kerana kita tahu memang kita ni anak berpuasa itu lillahi ta'ala. Tak ada orang dah lebih nasi belasah lagi pagi ni, dia nasi belauk pula pagi dah. Tak ada. Semata-mata dia niat nak berpuasa, maka dia tak akan buat begitu. Tetapi tuan-tuan, walaupun syahrul Ramadan ini adalah merupakan bulan puasa, tetapi Allah utamakan unzila fihil Quran. Utamanya Allah sebut apa dia? Syahrul Ramadan dikaitkan dengan bulan turunnya Al-Quran. Jadi tuan-tuan, inilah yang kita sebutkan bahawa ia berkaitan dengan peristiwa penurunan Al-Quran yang bidang Ustaz nak bawa pagi ini. Ya, barangkali banyak bidang lain dibincangkan oleh para asatizah kita. Cuma pagi ini Ustaz nak bawa ialah berkenaan dengan bacaan Al-Quran, tuan-tuan. Yang mana kita duk baca, duk tadarus Al-Quran ni, tuan-tuan ni 30 juzuk. Setengah masjid khatam Al-Quran 10 juzuk, 10 hari satu kali khatam. Ya. 10 hari satu kali khatam. Ustaz kata buat macam mana? Dia buat 10 kumpulan, tuan-tuan. Setiap kumpulan itu kena baca 3 juzuk. Mana satu kumpulan, dua kumpulan sampai 10 kumpulan itu, satu kumpulan baca 3 juzuk dalam masa 10 hari itu habislah. Ya. Mana 3 kali 10 30 juzuk dalam masa 10 hari. Kemudian tuan-tuan, bila buat begitu, cara bacaan Al-Quran begitu sebenarnya ialah dari sudut mengambil barakah tadarus Quran tu boleh lah, sudut barakah tu boleh lah. Tapi tuan-tuan, pada hakikatnya orang kumpulan pertama tu baca sendiri dia, kan? Kumpulan 2 tu baca sendiri dia, baca bahagian dia masing-masing lah. Dari sudut hakikatnya dia belum khatam. Pada hakikatnya dia hanya baca masing-masing dan gabung jalin aja. Nah, orang ni baca 3 juzuk, ni 3 juzuk, 3 juzuk. Begitu sahaja, tuan-tuan. Ia hanya gabung jalin semata-mata. Kita kata pahala tu insya-Allah lah dapatlah kot pahala. Tapi dari sudut manfaat tadarus, daripada perkataan tadarasa ya tadarasu tadarusan, sama-sama mempelajari Al-Quran itu tak sampai. Walaupun dari sudut niat, semangat, ruh untuk mengkhatam Quran itu adalah, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, perkara ini perlu di-update, perlu ditambah baik supaya tadarus Al-Quran, khatam Al-Quran dibuat itu akan meningkat. Kalau begitu keadaannya, orang yang salah pada juzuk 1 tak tahulah, tuan-tuan. Yang salah pada juzuk 10 pun tak tahu juga. Yang salah pada juzuk 28 tak tahu juga, tuan-tuan. Sebab masing-masing baca sendiri, buat kumpulan sendiri. Yang kumpulan tersebut Pak Imam jangan cakap. Mazhab apa dia, tuan-tuan? Hari ini, tuan-tuan, kita nak bincang sama-sama pada hari ini, iaitu hafsul. Cuba, tuan-tuan. Hafsul dari Asim. Sekali lagi, tuan-tuan. Hafsul dari Asim. Pernah dengar ke tidak, tuan-tuan? Macam tak pernah je, Ustaz. Lama dah mengaji, tapi Tok Guru tak pernah beritahu pula benda ni. Hari ini, tuan-tuan, Ustaz beritahu dan tuan-tuan masuk. Inilah bacaan kita. Samalah kedudukan seperti mana mazhab Syafi'i dalam fiqh. Mazhab Quran namanya apa dia? Hafsul dari Asim. Baik. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Quran dibaca. Fokus kita ni pada perkara ini pada pagi ni. Ya, bahagian lain tak apalah, Ustaz serah pada Ustaz lain cerita.
Sejak zaman Nabi SAW, bacaan Al-Quran yang Rasulullah SAW baca, qiraat ni tuan-tuan yang terkumpul sekarang, dia ada 10 qiraat. Asim adalah salah satu daripada qiraat. Salah satu baru. Ada Nafi', ada Ibnu Katsir, ada Abu Amr, ada Ibnu Amir, ada Kisai, ada Hamzah, ada Asim, Abu Ja'far, Ya'qub dan Khalful Ashir. Ada 10 semua sekali tu. Qiraat tersebut kita bawa baca satu sahaja. Baik, soalannya, Nabi baca macam mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca macam mana? Mana satu qiraat 10 ini yang Rasulullah baca? Maka ulama kajilah, punya kaji tuan-tuan. Kerja ulama ni dia kaji. Kerja ulama ni kaji. Orang yang tidak mengkaji maka dia kena ikut para ulama. Kecuali dia kaji juga. Contoh mudah tuan-tuan. Tarawih. Ada beberapa tempat ustaz pergi. Dia nak cepat sikit tuan-tuan, dia baca surah Fatihah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dia ambil dua ayat begitu tuan-tuan. Ayat ke-7 tu satu ayat lah akhir. Baik tuan-tuan, itu tidak warid, tidak dibincangkan oleh para ulama yang mengkaji bahagian ini, tak bincang. Yang ada dalam perbincangan ulama ialah kalau nak sambung surah Fatihah itu boleh. Malah ni tuan-tuan, kalau nak suruh Pak Imam cepat sikit, maka tuan-tuan, kaedah cara nak cepat ni begini. Kita cuba sama-sama tuan-tuan. Yang pertama sekali wakaf 4. Fatihah ada 7 ayat, wakaf 7. Tak? Wakaf 4 boleh dibuat. Wakaf 4 boleh dibuat. Macam mana caranya? Ustaz baca, tuan-tuan ikut ya. Satu ayat demi satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba tuan-tuan. Satu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Dua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiga. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Panjang nah Ustaz, tak payah lah. Kita tua-tua ni semput dah, tak tahan kita. Tuan-tuan muslim semak dirahmati Allah sekalian, kalau dah tak tahan, imam tu berumur apa semua, buat satu-satu lah, tak payah sambung. Buat satu-satu. Cuma Ustaz cakap ni, kalaulah niatnya untuk mempercepatkan sikit, boleh wakaf 4. Itu wakaf Kufah, ahli Kufah, Kufiyun menyebutkan bahawa wakaf tam dan surah ada 4. Ar-Rahim, Ad-Din, Nasta'in, Dhalin, 4 tempat. Kemudian wakaf ahli Madinah, ya, ulama Madinah dan juga ulama Basriyun menyebutkan bahawa wakaf 3 ada lagi cepat. 3 ni begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Cuba tuan-tuan, sabar-sabar dulu. Tarik nafas dulu, panjang ni. 1, 2, 3.
buang ar-rahim tadi, ya, maka kekalnya ad-din 1, nasta'in 2, dhalin 3. Boleh tuan-tuan? Ini cara nak cepatlah. Yang selain daripada itu tidak ditemui. Ya? Tidak ditemui. Jadi dengan sebab itu, kalau lah nak buat begitu, kita kena kaji juga. Bila kita kaji, kalau jumpa, tunjukkan bukti dalilnya dulu, barulah orang boleh terima. Tak? Yang ini adalah kitab-kitab besar. Misalnya Al-Muqtafa fi Al-Waqf wal-Iqtida' oleh Imam Abu Amr Ad-Dani. Ulama mu'tabar dalam masalah tajwid, dalam masalah waqf iqtida'. Al-Idah oleh Imam Ambari. Kemudian Manarul Huda oleh Imam Ushmuni. Begitu juga lah tuan-tuan. Tiga-tiga kitab ni menyebutkan yang sama. Baik tuan. Muslim simak rahmat Allah sekalian. Masuk kita tajuk kita tadi. Baik. Qiraat mana Rasulullah baca? Ulama kajilah. Oleh kerana Nafi', Imam Nafi', imam pertama itu adalah merupakan Al-Madani. Dia berada di Madinah. Maka para ulama cenderung mengatakan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seperti mana qiraat Nafi'. Macam mana qiraat Nafi' ni? Begini tuan-tuan, kita cuba, ya. Surah Wad-Duha. Misalnya Imam Warash membaca dengan surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba tuan. Kita punya bacaan Hafsun baca Wad-Duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Baik, Warash punya bacaan Wad-Duha. Beza kat mana tuan-tuan? Dia sengit sikit tak? Wad-Duha, Wad-Duha. Dia sengit sikit. Wad-Duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Cukup tak ada. Baik, yang tu banyak perkara dah. Tapi yang tadi ujung-ujung-ujungnya ni dah ada 2-3 tempat. Baik tuan-tuan. Itu bacaan yang dibaca masyhur pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah tuan-tuan sampai 5 kurun. 500 tahun lebih kurang masyhurnya bacaan Nafi' Al-Madani ini. Sekarang masih ada dibaca di Maghribi dengan qiraat Warash, dan Libya dibaca dengan Qalub. Okeylah, dah tak banyak bahagian dunia baca begitu. Kemudian tuan-tuan, bermula daripada kurun yang ke-6 sehingga kurun ke-12 didominasi oleh bacaan Abu Amru. Bacaan Abu Amru, Imam Abu Amru ni dengan dia punya periwayatnya adalah nama Duri. Cuba tuan-tuan. Macam duri daun tu lah, duri lah. Bunyi begitu. Yang kedua adalah Susi. Bukan susu. Susi. Mentang-mentang puasa dia ingat susu aja lah. Tuan-tuan, Imam Duri dan Susi ni, contoh Duri. Bacaan Duri baca begini. Kita ambil surah mudah je. Qul a'udzu birabbin nas. Tuan-tuan ingat ke tidak? Tiap-tiap hari baca dalam witir. Tak sempat Ustaz, 8 dah balik lah. Tak sempat witir, sebab witir malam pula. Tak apalah, baca sendiri pun boleh. Qul a'udzu birabbin nas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita punya bacaan sekejap. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Semua begitu kan? Sampai ke akhir. Duri punya bacaan tuan-tuan, semua an-nas itu dibaca dengan An-Nis dengan imalah. Cuba tuan-tuan. An-Nis. Cuba. Sekali lagi. Okeylah. Ramai-ramai itu okey dah. Suara-suara kita kena test dulu. Baik tuan-tuan. Qul a'udzu birabbin nas. Cuba.
Malikin Nas, Ilahin Nas, min syarril waswasil khannas. Kenapa pula tadi kata Nas? Kenapa khannas? Itu khannas Ustaz cakap tadi An-Nas kan? Qul a'udzu birabbin nas. Ini khannas lain. Ada? Ini satu tempat berbeza, lain semua An-Nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Baik tuan-tuan, itu nama bacaan duri. Macam sedap je Ustaz. Kita bawa malam tarawih boleh ke tidak Ustaz? Tuan-tuan, sabar-sabar, bawa tenang. Tuan-tuan, bacaan qiraat yang lain ini, ya, kalau dibawa di dalam masjid, di tempat yang majma'ah, tempat orang sembahyang secara umum ramai-ramai begini, maka ini amat-amatlah tidak digalakkan oleh para ulama. Kami ulama tak setuju. Kenapa? Bacaan qiraat itu betul, tak ada masalah, ya. Sah dalam sembahyang, luar sembahyang pun okey, pahala sama saja. Tetapi dia boleh menimbulkan huru hara. Contohnya, tuan-tuan, imam tu dia belajar qiraat Hamzah, dia pun baca Ziratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah, makmum kat belakang ni, apa hal pula alaihum ni? Ayah pen dah mati, agama baru lain ke macam mana? Dapat sebiji tuan-tuan. Agama baru pula dah. Walhal dibaca betul ke tidak? Betul, tak ada masalah. Tetapi baca tempat masyarakat awam dalam keadaan dalam sembahyang tidak digalak, malahan tidak dibenar oleh para ulama. Baik, tak payah buat dengan sembahyang. Belajar macam ni tak apa. Yang ini Ustaz boleh cakap, tuan-tuan boleh tanya. Tak masalah. Ya, jadi majlis ilmu tak apa. Kemudian tuan-tuan, sehingga kurun ke 12 maka didominasi oleh Abu Amru dan bacaan Duri dan Susi. Akhirnya pada kurun ke 12 ke 13 barulah bermulanya bacaan kita Hafsun. Cuba tuan-tuan, dari Asim. Kekallah sampai sekarang, lebih kurang berapa ratus tahun ni? Lebih kurang 200-300 tahun lebih kurang kan? Itulah bermulanya bacaan Hafsun. Bukan bermula, baru didominasi, dikuasai oleh bacaan Hafsun dari Asim. Gagak tuan-tuan lah, sebab apa kita punya bacaan ini bermula daripada Nafi', kemudian pindah Abu Amru, baru kurun ke 13 lebih kurang gitu pindah kepada Asim. Kenapa? Sedangkan semua sekali imam-imam qiraat itu berada pada zaman tabi'in. Ya. Makna sekitar 100 tahun lebih, hampir sekitar 150 sudah ada imam-imam mereka ini. Kenapa baru sekarang? Ini tuan. Antara puncanya yang utama. Antara punca utama ada dua tuan-tuan. Yang pertama sekali ialah untuk bacaan Hafs. Kata Syekh Dabba' rahimahullah ta'ala, seorang yang muqri, yang begitu hebat, alamah dalam masalah qiraat. Beliau menyebutkan bahawa antara sebabnya ialah kerana sebuah kerajaan, namanya Kerajaan Uthmaniyah Turki. Tuan-tuan kenal ke tidak? Tak pernah dengar Ustaz. Ingat ke Sayyidina Osman? Tak, Kerajaan Uthmaniyah Turki. Bila dia memerintah, malahan dia menakluk banyak negeri-negeri lain, menjadi taklukan dalam Islamnya. Maka kerajaan Turki ni, wallahu alam, dia minat Hafs macam mana, wallahu alam. Dia suruh tulis Quran yang berpandukan kepada ketandaan-ketandaan bacaan Hafs. Dan dia sebar seluruh negeri taklukan dia. Kesan daripada tu tuan-tuan,
Ya, kesan daripada tu orang belajar, orang baca, orang mentalaah bacaan ini sehinggalah tersebarnya bacaan hafz daripada Imam Asim. Kita baca sekarang. Itu tuan-tuan, peranan pemerintah ni besar. Kalau pemerintah nak suruh buat baik, ramai orang buat baik. Kalau pemerintah suruh buat jahat, tuan-tuan sambung sendiri je. Jadi tuan-tuan, dengan sebab itu tersebarnya bacaan hafz ini. Bukti lain ialah tuan-tuan, jajahan taklukan Turki ini baca dengan khas Maghribi. Maghribi sekarang ni, Morocco itu kekal bacaannya warsh daripada Imam Nafi'. Kenapa tak baca khas? Kerana dia bukan berada bawah jajahan Osmaniyah Turki. Bila dia luar jajahan dia tak boleh nak suruh orang baca begitulah. Akhirnya kekal bacaan warsh di Morocco. Itu cerita ni tuan-tuan. Ini pandangan Syekh Dhammah yang cukup baik untuk kita sama-sama ambil pengetahuan tentang perkara ini. Nuzul Quran. Yang kedua tuan-tuan, ulama-ulama yang belajar masalah qiraat ini daripada Turki itu, daripada lain, bila mereka kembali ke negeri mereka mengajarkan orang ramai masyarakat dengan bacaan hafz ini. Jadi bila tersebar seluruh dunia tuan-tuan, sekarang ni kalau nak kira bahagian dunia, barangkali 90% lebih bahagian dunia ni baca dengan hafz daripada Imam Asim. Ya, kecuali sikit Maghribi, Libya dengan Qalun, kemudian di pertengahan kawasan Afrika baca masih Duri. Itu sahaja, yang lain semua bahagian dunia baca dengan hafz. Tapi kita belajar dulu tuan-tuan, ada tak pernah guru kita mengajar Quran, kamu baca Quran ini dengan mazhab qiraatnya hafz daripada Imam Asim? Ada beritahu ke tidak? Tak pernah tuan-tuan. Jadi Ustaz rasa sedikit sedih. Kenapa? Kerana ramainya tak tahu ni, kerana tidak dimaklumkan, tidak diberitahu. Hari ini Ustaz datang tuan-tuan, Ustaz beritahu dan tuan-tuan masuk ke dalam kepala kita ini, iaitu bacaan apa dia? Hafzun. Ingat tu ya? Sengaja Ustaz ulang banyak kali supaya masuk dalam kita punya ingatan lah, iaitu hafzun juga dari Asim. Baik tuan-tuan, muslim simak rahmat Allah sekalian. Jadi Turki ini sebuah negara yang begitu besar, antara negara yang termasuk dalam seruan hadis Nabi SAW. Kita membeleklah, kita hadis ada ke Nabi sebut Turki? Tak ada lah tuan-tuan. Yang Rasulullah sebut ialah Konstantinopel. Ya, bahasa Arabnya Konstantiniyah. Ya, Konstantinopel, bahasa Arabnya Konstantiniyah. Rasulullah SAW ni tuan, tersangat ingin, tersangat nak untuk Islam ini menakluki Konstantinopel ini. Kerana Konstantinopel ini merupakan satu negara, satu bandar yang dikuasai oleh Rom, pusat Rom. Rom ni Kristian. Di situlah pusat penyebarannya, di Konstantinopel ini. Maka Rasulullah harap sangat sekiranya Islam dapat takluk Konstantinopel ini, maka dengan sebab itu akan tersebarlah Islam di sebelah barat. Itu niat Nabi SAW. Tapi tuan-tuan, hatta seorang Rasul, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak beri semua perkara pada zaman ini. Nah, betul tuan-tuan? Rasul pun tidak diberi semua perkara. Contoh mudah, anak Nabi ada berapa orang? Allah Ustaz, lupa nak tengok Ustaz. Berapa orang anak Nabi? 7, Alhamdulillah. Anak lelaki berapa orang? Allah, banyak tanya pula. Biasa tanyalah Ustaz, hari ni Ustaz yang tanya. Tuan-tuan kena jawab. Berapa orang anak lelaki Nabi SAW? 3. Sebut nama? Ada lagi soalan. Baik. Ada lagu tuan-tuan. Lagu ni lagu budak-budak tapi cantik. Anak-anak Nabi 7-nya orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Sambung. Dah mula. Biasa anak-anak kita ingat tuan-tuan. Ini lagu di sekolah-sekolah, di tadika, taska, taski apa semua tu kan.
Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi Kalthum, Siti, Ruqiyah. Ini lagu tu. Kadang-kadang lagu sini baik juga. Nah, macam lagu 25 para Rasul, Adam, Idris, Nuh, Saleh, dan sehingga akhirah. Baik tuan-tuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim. 3 anak lelaki Nabi SAW yang amat Nabi kasihi. 2 daripada lahirnya daripada kehidupan Nabi dengan Khadijah radhiyallahu anha, Qasim dan Abdullah. 2 mati awal. Datangnya Maryam Qibtiyah, lahirnya anak nama Ibrahim, juga meninggal awal tuan-tuan. Sehingga orang musyrikin mengatakan Muhammad terputus dia punya keturunan ni. Sebab keturunan tu dikira daripada anak lelaki. Tapi Allah jawab, inna syani'aka huwal abtar. Yang terputus hubungan itu dengan kamu, iaitu orang yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, anak Rasulullah semua sekali meninggal semasa kecil yang lelaki. Allahumma. Jadi kalaulah kita ada juga berlaku demikian, kita ingatlah bahawa bukan semua perkara yang Allah Subhanahu wa taala tunaikan atas muka dunia ini. Bukan semua perkara. Tetapi yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala akan ganti di mana? Di akhirat kepada manusia-manusia yang sabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Antara 2 perkara besar yang Allah Subhanahu wa taala tidak ada langsung had pahalanya. Pertama puasa, wa ana ajzi bi, aku balas sendiri. Yang kedua ialah sabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Balasan untuk orang sabar ialah tidak ada had di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Turki ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuftahannal Qastantaniyah. Akan ditakluk, dibuka Turki ini, Konstantinopel ini, fa ni'mal amiru amiruha, oleh satu orang ketua yang begitu hebat. Wala ni'mal jaish zalikal jaish. Satu ketua begitu hebat, ketua tenteranya, rajanya begitu hebat, dan dia punya tentera pun paling hebat. Ini pujian Nabi SAW. Maka tuan-tuan, setiap kali pemerintah Islam yang kuat pergi ke Turki, pergi cuba nak takluk Turki, Konstantinopel ini, tak dapat tuan-tuan. Sehinggalah pada 800 tahun kemudian, 857 Hijrah, barulah pada ditakluki oleh siapa tuan-tuan? Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih menakluki Turki. Orang inilah yang Allah Subhanahu Rasulullah SAW puji dia 800 tahun sebelum. Hidupnya 800 tahun selepas daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sultan Muhammad Al-Fatih buka Turki. Sejak daripada itulah tuan-tuan, Turki ini bermula sebuah kerajaan Islam setelah cita-cita Nabi tercapai selepas 800 tahun. Allahumma tuan-tuan. Sama juga di Spanyol, Andalus. Antara imam besar qiraat tuan-tuan, kita baca Quran sekarang. Nih. Tuan-tuan buka muka surah akhir ini, akan ceritakan tentang Tariq Syatibiyah. Oh, nak baca kecil sangat tuan-tuan. Akan ada ni panggil Tariq Syatibiyah. Imam Syatibi ni tuan-tuan, Al-Qasim bin Firruh. Al-Qasim bin Firruh ini tuan-tuan, tempatnya di mana? Di Andalus. Andalus ke mana tuan-tuan? Di Spanyol. Islam memerintah Spanyol hampir 900 tahun. Tahu ke tidak kita tuan-tuan? Entahlah Ustaz. 900 tahun tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang kita kata jarak tahun hijrahnya berapa tahun? 1430 berapa? Sudah ni. Lupa nak kira tuan-tuan. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 1400 tahun lebih tuan-tuan, 900 tahun Spanyol berada di bawah jajahan orang Islam. Yang kita kenal Real Madrid dan Barcelona ajalah. Allahumma, orang dah lupa tuan-tuan bahawa itu adalah tanah jajahan Islam. Dan tiap-tiap kali hari kejatuhan Islam di Spanyol,
Sampai ke hari ini Spanyol masih meraihkan kejatuhan itu. Mereka bawa bendera yang mana mereka pernah menang itu, dan mereka simpan beratus tahun, tuan-tuan. Akan ada hari perarakan di mana kemenangan Spanyol kembali terhadap orang Islam. Kita lupa, tuan-tuan. Allahumma. Inilah dia, tuan-tuan. Islam punya sejarah yang begitu besar, menakluki dunia untuk menyebarkan iman, nak menyebarkan hidayah kepada seluruh umat manusia. Baik, Muhammad Al-Fatih, tuan-tuan.